Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi saya Cikgu Lokman. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, untuk tidak melengahkan masa, cikgu akan terus sambung pengajaran kita pada minggu lepas, iaitu minggu lepas kita buat cikgu ajar cara nak membina pendahuluan. Okey. Untuk hari ini, cikgu akan ajar cara nak bina perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua adalah untuk isi yang pertama. Okey, baik. Cikgu akan ajar satu-satu macam mana kita nak mula ayat untuk buat perenggan kedua, isi yang pertama dengan lengkap. Alright. So, hari ini kita akan buat cara membina perenggan kedua. Okey. Alright. Dalam perenggan yang kedua, ayat apa yang perlu ada dalam perenggan yang kedua ialah, okey, hari tu cikgu ada ajar sebut berkaitan dengan satu ayat topik. Okey, atau dikenali sebagai isi utama. Okey, yang kedua ayat hurai. Ayat hurai ni kita kena tanya diri kita mengapa. Okey, ayat yang ketiga ayat contoh atau bagaimana. Ayat yang keempat iaitu ayat kesan. Okey. Dan ayat yang kelima ayat ungkapan menarik. Dan yang terakhir ayat yang keenam iaitu ayat penegasan. Okey? Okey. Maksudnya kat sini dalam perenggan yang kedua, dalam perenggan dua ni, perenggan yang kedua awak punya karangan, awak kena ada 6 ayat ni. 1 2 3 4 5 6. 6 ayat ni awak kena ada dalam awak punya perenggan yang kedua. Okey? Cikgu akan ajar cara nak start, cara nak mula untuk ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam ni. Cikgu akan bagi tahu cara kita nak mula ayat-ayat tersebut macam mana. Okey. Kita akan pergi kepada ayat topik dahulu. Okey, cikgu padam Untuk ayat topik, awak boleh mula ayat awak dengan satu. Okey. Satu, awak boleh mula dengan pada pendapat saya. Okey. Yang kedua, pada pandangan saya. Ataupun yang ketiga, salah satu apa? Okey. Salah satu ialah belakang ada kena ialah lah. Nak masukkan awak punya isi kan? Ialah okey. Salah satu. Okey. Yang keempat. Yang keempat awak boleh pakai apa? Awak terus kepada kehendak soalan. Dekat sini kehendak soalan ni. Kehendak soalan.
KH tu masuk kehendak soalan kan. Okey. Kehendak soalan ialah kan. Okey. Ini adalah cara nak start untuk ayat topik. Ayat yang pertama dalam perenggan yang kedua. Okey. So, kita padam balik. Okey. Alright, yang kedua tadi ayat apa? Ayat hurai. Yang kedua tadi kan, ayat hurai atau mengapa. Alright, macam mana nak start untuk ayat hurai ini? Awak boleh pakai satu, hal ini dikatakan demikian kerana. Okey. Ataupun awak juga boleh pakai hal ini realitinya menjelaskan bahawa okey. Yang ketiga, awak boleh pakai hal ini dikatakan begitu. Hal ini dikatakan begitu. Okey, ada 3 pilihan awak. Awak boleh pakai apa? Sebab awak nak tunjuk sebab kan, mengapa ni. Alright. So, settle ayat yang kedua. Okey. Sekarang kita pergi kepada ayat yang ketiga. Okey. Cikgu lupa nak beli marker pen. Cuba pakai warna merah, nampak tak? Okey. Ayat yang ketiga apa? Ayat contoh atau bagaimana. Macam mana nak mula untuk ayat contoh ni? Yang pertama, awak boleh pakai misalnya. Okey. Yang kedua, contohnya. Apa? Yang ketiga, sebagai analoginya. Apa? Untuk bagi tahu contoh, kita nak hurai tentang contoh. Macam mana nak start? Ni. Inilah ayat dia. Okey, awak boleh pilih mana-mana 3 ayat untuk awak start dengan awak punya ayat yang ketiga, iaitu ayat contoh. Okey. Lepas tu, yang ayat yang keempat iaitu ayat, muat kat sini, cikgu buat kat sini lah. Ayat yang keempat iaitu ayat kesan. Okey, macam mana nak start dengan ayat kesan? Satu. Okey. Awak boleh buat macam mana? Untuk ayat kesan, awak boleh start macam mana? Lipat daripada hal ini, Okey, yang kedua, awak boleh start dengan bukti yang boleh dipertengahkan. Ialah
Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Inilah. Okey, yang ketiga awak boleh pakai dengan berbuat demikian. Dengan berbuat demikian. Okey. Dah. Itu adalah cara nak start, cara nak mula untuk ayat kesan dan cara nak mula untuk ayat contoh. Okey. Baik, untuk ayat yang kelima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena pause lah. Dah settle untuk 4 ayat. Sekarang kita masuk ayat yang kelima. Iaitu ayat yang kelima apa tadi? Ungkapan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ungkapan menarik. Okey, macam mana kita nak start untuk ayat ungkapan menarik ni adalah satu, hal ini selari dengan peribahasa yang berbunyi apa? Okey. Yang kedua, persis kata mutiara apa? Okey. Yang ketiga, awak boleh pakai bab kata pujangga. Yang ni senang. Bab kata pujangga. Okey. Alright, awak boleh pilih 3 kepala ayat. 3 ayat untuk kita start bagi ayat ni. Ayat ungkapan menarik, iaitu ayat yang kelima dalam perenggan yang kedua. Okey. Lepas tu ayat yang terakhir iaitu ayat yang ke-6. Apa dia ayat yang ke-6? Ayat penegasan. Okey. Ayat penegasan. Okey, macam mana kita nak start ayat penegasan? Yang ke-6, ayat penegasan. Awak boleh pakai satu. Okey, jelaslah bahawa yang kedua, awak boleh pakai oleh itu. Oleh itu. Okey, yang ketiga awak boleh pakai sudah terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Okey. Sudah. Okey. Baik, awak pilih 3 ayat ni, 3 kepala ayat untuk buat ayat penegasan. Okey, baik. Sekarang cikgu akan tunjuk satu contoh dan cara penggunaan ayat ni. Kepala ayat ni dalam satu perenggan yang kedua, iaitu isi yang pertama. Isi yang pertama. Okey, contoh. Nak buat karangan tajuk apa Okey, contoh karangan tema dia
pelancongan. Okey, kehendak soalan, langkah memajukan sektor pelancongan. Okey. Baik. Dalam perenggan yang kedua, iaitu isi yang pertama, kita nak start tadi, kita mula dengan ayat topik. Macam mana? Apa yang kita nak start ayat topik? Kalau saya suka pakai pada pandangan saya. Okey. Dia punya kehendak soalan tadi langkah-langkah. Kan? Tukarlah. Okey. Langkah-langkah ni kita cari kata sinonim. Pada pandangan saya, langkah-langkah sinonim dengan cara-cara. Cara memajukan sektor pelancongan ialah apa? Okey, contoh cikgu bagi isi mempromosikan tempat yang menarik di Malaysia melalui laman sekawan. Okey, siap ayat topik. Okey, lepas ayat topik kita kena buat ayat hurai. Okey, ayat hurai ni kita start dengan cikgu bagi contoh tadi apa? Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana okey, kita nak start macam tu. Kita ambil salah satu yang cikgu bagi tadi. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi tahu kenapa kita nak mempromosikan tempat yang menarik di Malaysia melalui laman sesawang. Kenapa? Hal ini dikatakan demikian kerana para pelancong orang azan. Cukup pause. Okey, kita sambung. Okey. So, hal ini dikatakan demikian kerana para pelancong akan mudah untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan kawasan pelancongan yang menarik. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana para pelancong akan mudah untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan kawasan pelancongan yang menarik di dunia lah. Okey, kita target di seluruh negara. Okey, di seluruh negara. Menarik di seluruh negara. Okey, dah settle untuk ayat urai. Okey, lepas tu contoh. Okey, contoh kita kena start dengan ayat apa? Kita bagi ayat contohnya lah, kan? Yang paling mudah. Contohnya contoh. Okey.
laman sesawang. Facebook kan, Facebook, YouTube, Instagram, dan sebagai. Okey. Dah settle untuk ayat contoh. Lepas tu kita tambah pula dengan ayat kesan. Ayat kesan kita start dengan impak daripada hal ini. Okey. Impak daripada hal ini ramai. Apa kesan bila diorang dapat tahu yang berkaitan dengan kawasan menarik yang kita promosikan melalui media sosial tu, media laman sesawang tu. Okey, hal impak daripada hal ini, ramai pelancong asing akan tertarik untuk melakukan aktiviti pelancongan di dengan kita lah. Okey. Alright. Tengok dah panjang kan? Baru masuk perenggan untuk ayat kesan, lagi 2 ayat. So, lagi 2 ayat cikgu buat dekat atas sebab tak muat. Okey. Buat atas ni lah. So, ungkapan menarik kita nak buat dengan apa? Hal ini selari dengan peribahasa yang berbunyi. Okey. Peribahasa apa yang sesuai untuk ni mempromosikan tempat yang menarik di Malaysia melalui laman sesawang? Okey, kita nak buat sesuatu tu kita kena explore, cari langkah macam mana. So kita boleh buat hal ini selari dengan peribahasa yang berbunyi hendak seri budaya tak hendak seribu dari. Maksudnya kita nak pastikan sektor pelancongan negara kita maju. So kita akan buat pelbagai langkah lah. Yang pertama kita buat mempromosikan tempat yang menarik di Malaysia. Okey, kita kena usaha sehingga berjaya. Bab kata pepatah ni selari dengan peribahasa yang berbunyi hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Okey, itu ayat menarik, ungkapan yang menarik. So last sekali ayat penegasan. So ayat penegasan, ayat yang terakhir kita kena buat. Kepala ayat tadi cikgu ajar jelaslah bahawa awak ambil balik ni, mempromosikan tempat yang menarik di Malaysia melalui laman sesawang mampu menarik minat
pelancong untuk menarik minat pelancong untuk melakukan aktiviti pelancongan di negara kita. Dah settle 6 ayat yang boleh kita hasilkan melalui kepala-kepala ayat yang cikgu ajar tadi. Cara nak start bagi ayat topik, okey, ayat hurai, ayat kesan kan, okey, ayat contoh, ayat kesan, ayat ungkapan menarik dan ayat penegasan. Okey, inilah hasil dia. Kan senang. Okey, dah settle untuk cara nak membina perenggan yang kedua. Okey. Kerja rumah awak, apa yang awak perlu buat ialah awak kena buat ni. Saya akan bagi satu tugasan. Awak buat perenggan yang kedua bagi karangan yang bertema dan kehendak soalan seperti ini. Okey, contohnya tema apa? Tema pencemaran udara. Kehendak soalan langkah untuk mengatasi fenomena pencemaran udara. Okey. Satu, dua. Saya nak suruh buat dua. Yang kedua, buat temanya adalah pembuangan bayi. Pembuangan bayi. Kehendak soalan punca berlakunya peningkatan kes pembuangan bayi. Okey. Saya nak awak hasilkan perenggan yang kedua bagi tema dan kehendak soalan pencemaran udara, pembuangan bayi. Okey. Cikgu akan sediakan tapak nanti dan awak submit. Awak snap gambar hasil kerja, awak submit ke dalam tapak yang cikgu sediakan. Tekan turn in. Okey, baik. Itu sahaja untuk kelas cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.